حرف جر حرف جر حرف جر. Selamat kembali ke Kafapedia Channel. Ya, hari ni kita nak kongsikan berkenaan harful jar, iaitu kata sendi. Kalau adik-adik nak tahu jenis kata sendi ataupun jenis-jenis harful jar, macam mana nak guna, kenapa pentingnya harful jar ni, tolong saksikan video ini sampai habis, okey? Stay tune. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, secara umumnya cara kita nak bina ayat ni, biasa-biasanya paling-paling mudah pun ayat tu mesti dimulakan dengan huruf besar. Mesti mulakan dengan huruf besar di permulaan ayat. Kemudian di hujung ayat mesti ada ataupun mesti diakhiri dengan tanda bacaan. Sekurang-kurangnya noktah. Biasanya memang noktah lah. Okey, kalau soalan mesti diakhiri dengan tanda soal. Okey. Jika ada penegasan mesti diakhiri dengan tanda seruan. Okey. Jadi, berbalik kepada cara nak bina ayat tadi, biasa-biasa dalam ayat mesti terkandung kata nama. Ada kata kerja dan ada kata sendi. So, petang inilah kita nak kenali apa itu kata sendi. Apa maksud kata sendi? Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kata sendi ni, kedudukan dia mesti antara kata kerja dengan kata nama. Ingat, harful jar atau kata sendi, kedudukan dalam ayat tu, dia mesti antara kata kerja dan sebelum kata nama. Maksudnya harful jar tu duduk di tengah-tengah. Masih ingat kata kerja apa dia? Kata nama apa dia? Kata kerja tu perbuatan, kata nama tu apa-apa je lah. Objek yang macam tempat, orang, binatang. Jadi harful jar tu di antara tu. Sebab itulah dalam bahasa Melayu, kata sendi ni dia lebih dikenali dengan nama kata sendi nama. Sebabnya kata sendi tu dia mesti sebelum perkataan kata nama. Okey? Dan kata sendi ni ataupun harful jar ini adalah cabang ilmu pengetahuan dalam tata bahasa ataupun nahu. Okey? Tengok sebelah ni ada saya screenshot maksud tata bahasa dalam kamus dewan. Maksudnya apa tu? Yang penting tu saya garis yang warna merah tu. Apa maksud dia? Tata bahasa bermaksud pengetahuan ataupun ilmu tentang apa tu? Pembentukan perkataan dan pembinaan ayat. So sesuai lah, betul lah tu. Kan? Harful jar kita guna untuk membuatkan ayat yang kita buat tu lebih bermakna. Apa maksud lebih bermakna? Maksudnya lebih difahami lah. Kita buat ayat ataupun kita bercakap bukan untuk diri kita saja. Mungkin kalau kita cakap biasa-biasa dengan tata bahasa yang kurang betul, kita je lah faham. Barangkali orang lain yang mendengar ataupun orang lain yang membaca apa yang kita tulis, tidak kesampaianlah maksud sebenarnya. Faham tak? So, harful jar atau kata sendi digunakan supaya ayat yang kita bina itu lebih bermakna dan tercapai maksudnya. Okey? Untuk tahap sekolah rendah, adik-adik hanya perlu tahu dan mahir guna 4 jenis huruf jar sahaja, iaitu huruf jar apabila kita terlibat nak buat ayat dengan masa atau arah atau tempat dan lain-lain kegunaan huruf jar yang akan diberitahu kemudian nanti. Huruf jar ada yang terdiri daripada 1 huruf sehinggalah ada yang terdiri 5 huruf. Okey, untuk huruf jar yang terdiri daripada 1 huruf kita ada bi, ka, li.
B maksudnya dengan, K maksudnya sebagai dan li maksudnya untuk. Harfu jar yang terdiri daripada dua huruf adalah min, fi, an. Min maksudnya dari atau daripada. Fi maksudnya di ataupun dalam atau pada. Dan an maksudnya berkenaan ataupun tentang. Untuk harfu jar yang terdiri daripada 3 huruf, kita ada perkataan ila, hatta, ala, baina, tahta, ba'da. Qabla, fawqa dan khalfa. Harfu jar yang terdiri daripada 4 huruf, kita ada perkataan amama, maksudnya di hadapan. Manakala huruf jar yang terdiri daripada 5 huruf adalah bijanibi, iaitu berhampiran. Jumlah mufidah. Jom kita tengok contoh ayat yang lengkap dengan menggunakan perkataan harfu jar. Mashitu min baiti ilal madrasah. Saya telah berjalan kaki dari rumah saya ke sekolah. Safara sadiqi ilal madinah bis sayyarah. Safara, mengembara, sadiqi, kawan saya, ila, ke, Madinah, bandar, bis sayyarah, dengan kereta. So dalam ayat ni kita ada berapa harfu jar? Kita ada 2 harfu jar. Yang pertama ila dan yang kedua bi. Bis sayyarah, bi dengan. Azhabu ilal madrasah fi sa'ah as-sabi'ah sabahan. Azhabu, saya pergi, ila, ke, al-madrasah, sekolah, fi, pada, as-sa'ah as-sabi'ah, pukul 7, sabahan, pagi. Untuk bahagian terakhir ni, saya nak minta adik-adik buat 2 ayat. Bina 2 ayat yang berbeza ya, mengikut situasi nanti. Tengok apa yang berlaku nanti, buat 1 ayat. Okey? Ada situasi 1 dan ada situasi 2. Siap buat 2 ayat ni, tolong bagi hantar pada cikgu bahasa Arab masing-masing. Cuba semak ayat yang adik-adik bina tadi betul atau tidak, dengan menggunakan harfu jar yang kita pelajari tadi. Okey? Okey. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Ma'assalamah. Sehingga berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.